أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Daripada jauh saya datang, orang Melaka sedia. Orang apa? Payah panjang sangat, tak kena dengan pantun tu. Orang Melaka sudahlah. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya sampai lambat, saya minta maaf sangat. Sebenarnya sepatutnya saya sampai awal tadi lagi. Saya lihat saya takdirnya hari ni accident. Jadi kalau saya ni first time saya ke Malangan, saya pun tak sangat pantas supaya kita dekat traffic light kan. Nak sampai dekat tol, tiba-tiba aja ada kereta daripada, saya rasa lampu saya macam hijau dah. Tak tahu lampu saya merah, saya tak tahu lah. Tapi rasa macam hijau lah jalan saya. Tiba-tiba ada kereta kat depan dan saya langgar kereta tu. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan. Dapat jumpa dengan tuan-tuan pada hari ni. Alhamdulillah. Saya cuma lambat sikit lah. Sebab nak settle lama kan. Nak settle kereta tunggu towing lah apa, pergi dekat balai polis lah apa semua, pergi ambil statement apa semua. Saya sampai kat Melaka ni, elok sampai tu azan maghrib. Sampai rumah mertua saya tadi dekat Allah Ustaz Syamat Ustaz Syamat Bukit Beruang. Lepas tu mandi apa semua. Sementara nak sampai ni pukul 8 malam. Terima kasih tuan-tuan sudi menunggu. Saya Al Syamat dan tolong jaga SOP. Itu kena pesan sebab live ni. Jaga SOP. Tuan-tuan semua jaga SOP. Alhamdulillah. Tadi tu cari muslimat kat mana? Rupanya kat sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tajuk yang nak kita bincang pada malam ni sangat menarik. Sangat menarik sebab Allahumma salli ala Muhammad, tajuk kita Allahumma salli ala Muhammad, sunnah Rasulullah lah, panduan kehidupan kita ni lah. Contoh teladan paling istimewa ialah baginda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang kita ni muslimat, kita hidup dalam dunia ni, ada benda yang kita kena lalui dan kita kena buat pada setiap hari.
Daripada bangun tidur, sehari kita breakfast pagi, sehari kita pergi kerja, kita pakai baju, semua benda yang kita buat dalam hidup kita, daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita kena ada panduan dia. Dan tidak ada panduan yang paling cantik dalam kehidupan kita melainkan panduan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cerita nak makan, Nabi tunjuk tak cara nak makan? Ada. Nak masuk rumah? Ada. Pakai baju, ada tak panduan Nabi SAW pakai baju macam mana? Ada, tuan-tuan. Pakai baju macam mana muslimat? Kalau tangan kanan, tangan kiri, pakai tangan kanan dulu. Nak tanggai, kiri dulu. Pakai kasut, duduk dalam tandas, tuan-tuan. Mana ada agama dalam dunia yang ajak penganut dia sampai ke dalam duduk dalam tandas pun dia ajak macam mana cara dia. Tuan-tuan tahu tak, buang air besar, tak sedap, berak. Orang sini cakap apa? Lebih kurang faham kan? Sunnah. Ada cara sunnah dia. Tak tahu duduk macam mana. Nak kena buat demonstrasi yang ni. Tak payah teruk sangat kan. Tapi ada cara dan saya dan search tengok. Kita duduk Allahumma salli ala Muhammad, kaki kita duduk pada kaki sebelah kiri kita ni duduk macam duduk atas tumit, tak duduk atas tumit. Kaki sebelah kanan dia rapat tapak kaki dia tu, tegakkan paha. Macam duduk bertinggung. Yang betul-betul bertinggungnya kaki sebelah kanan. Yang belah kiri, paha tu dijulurkan ke hadapan. Duduk di atas tumit. Tu cara Nabi SAW ajak nak buang air besar macam mana. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita duduk macam tu, dia release kita punya usus. Dia tak menekan usus. Subhanallah. Dan gunakan tangan untuk kita hurut sebelah kiri. Ada sunnah dia, subhanallah. Sampai ke buang air ada sunnah dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang yang sangat mulia, sangat hebat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia, Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai akhlak yang paling sempurna. Setelah Allah jadikan Nabi SAW manusia paling hebat, paling istimewa, akhlak paling sempurna. Terkejut saya. Saya bukan boleh terkejut-terkejut ni. Dia fobia. Saya bagi dia pukul je. Selek semak. Kita nak berhenti azan dulu ke kita nak jalan terus ya? Jalan? Okey. Tak bagi. Panjang sungguh. Baik, Allah simak. Okey, baik. Saya simak dan setelah Allah jadikan Nabi SAW dengan penciptaan yang sangat istimewa, dengan Allah SWT akhlak yang paling sempurna, Allah puji balik Nabi SAW. Allah jadikan Nabi, Allah puji balik Nabi SAW. Pujian dekat Nabi SAW tercatat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim, surah Al-Ahzab ayat 21. Tuan-tuan, Allah kata laqad kana lakum, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah. Apa tu uswah hasanah? Role model yang paling baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Suri teladan, hasanah baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Contoh teladan yang paling baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sambung dalam ayat tu, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, kepada siapa yang mengharapkan apa ni? Rahmat di sisi Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
yaumil akhir, mengharapkan kebaikan di hari akhirat, Allah hari kiamat. Allah salli ala sayyidina Muhammad, wa dzakarullaha katsira, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, mari kita tengok ayat ni dulu. Yang pertama, dalam ayat ni Allah cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesempurnaan akhlak, contoh, panduan kehidupan bagi Nabi SAW dalam kehidupan kita. Allah kata, sungguhnya pada sisi Nabi SAW itu contoh teladan yang paling baik. Tuan-tuan, kita ni, Allah jadikan kita ni manusia, tahu pada ni. Kita ni dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, peniru paling sempurna. Kita tahu peniru paling sempurna. Tuan-tuan setuju tak? Kalau tuan-tuan pergi periksa kat sekolah, siapa yang pandai tiru sebiji dalam buku teks tu, dia akan perform dalam peperiksaan dia. Betul tak? Dan Allah jadi macam tu. Tambah-tambah kita orang Melayu. Tuan-tuan tahu tak muslimat? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, orang Melayu ni Allah bagi satu kelebihan. Tuan-tuan baca, tuan-tuan kaji balik. Saya tengok satu dokumentari. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan boleh faham saya duk cakap bahasa utara ni, boleh faham? Walaupun saya dah register jadi orang Melaka dah, tuan-tuan, saya tak boleh cakap ulau, pagau, saya tak pandai. Tunggu sekejap. Sama lah. Sama. Saya pergi KL pun sama, tuan-tuan. Dalam TV pun saya cakap macam ni, ya, tak apa. Ni okey, jadi orang panggil je tiap bulan pun. Try ke nak cakap? Minta air nyok, air kelapa. Nyok bagi lebih sikit. Itulah, dia tak boleh nak ubah. Tuan-tuan ni jangan duduk jauh sangat. Tuan-tuan menggeresotlah sampai ke depan. Tahu tak? Habis. Tuan-tuan, Allahumma salli nak cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak cerita apa dia? Cerita apa ni? Dokumentari. Saya tengok satu dokumentari. Tajuk dokumentari dia dalam National Geographic, tayang pada bulan Ramadan, saya ingat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dia The Tongues Ship. The Tongues Ship, TANG_S Ship, SHIP. The Tongues Ship ni cerita tentang ada satu kapal, dia berlayar dan dia tenggelam dengan Selat Melaka, dekat dengan Selat Melaka ni, dekat dengan Selat Melaka ni lah, berdekatan dengan Singapura. Over 1,000 years ago, lebih daripada 1,000 tahun yang lalu. Apa dia orang buat? Dia pergi kaji kapal yang karam ni, dan dia jumpa banyak tembikar Cina, banyak barang-barang yang dibuat daripada negara Cina. Sebab tu dia dinamakan The Tongue Ship. Tang tu nama Cina lah. Tuan-tuan, Allah SWT, dia orang kaji. Rupa-rupanya The Tongue Ship ni, kapal tang ni, bukannya Cina, tapi kapal orang Arab. Kapal daripada negara Arab yang berlayar sekian lama melalui benua Arab tu, turun melalui benua Salih alaihi wasallam, tuan-tuan, sampai kepada mana? Sampai turun ikut semenanjung tanah Melayu ni, lalu turun, tuan-tuan, sampai ke Selat Melaka ni, lalu ikut celah Singapura tu, lebih kurang macam tu lah, ataupun bawah dia, naik balik sampai ke negara Cina tu. Dan dia dalam perjalanan balik ke negara Cina dan akhirnya tenggelam dekat Selat Melaka ni. Bukan yang tu saya nak cerita. Saya nak cerita dia orang buat kajian balik, dan rupa-rupanya orang yang duduk terja dekat dalam kapal tersebut ialah orang Melayu. Orang Melayu. Ni cerita 1,000 tahun yang lampau, sebelum 1,000 tahun lebih dahulu. Dan dalam cerita yang diceritakan oleh National Geographic tu, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, dia cerita kapten kapal dia tu orang Arab, dan klasi kapal dia tu orang-orang Melayu dan beragama Islam. Lebih 1,000 tahun dulu ni. Rupa-rupanya, tuan-tuan, pedagang-pedagang Arab ni, dia bukan setakat main berdagang, nak pergi berdagang, dia menyinggah dekat kawasan pesisir pantai dekat semenanjung ni, dan dia juga menyampaikan dakwah. Dan the best thing about orang Melayu ni cukup senang dengan terima pengaruh luar. Bila main orang Arab, orang Melayu pun jadi macam orang Arab. Betul tak? Jadi macam orang Arab kan, Ustaz Muhammad.
Kita subhanallah dijajah 400 tahun. Punya kuat orang Islam ni di Melayu ni, dijajah 400 tahun dan tak ada seorang pun yang keluar daripada agama Islam kepada agama lain. Walau dijajah oleh Belanda, dijajah oleh British, dijajah oleh Jepun, negara-negara lain, bila dijajah negara tersebut, agama penduduk tempat itu pun berubah. Tanah Melayu tak ada. Hebatnya Islam, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni lah, 400 tahun tuan, bukan tempoh yang pendek. Panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kekuatan agama orang Melayu sangat kuat. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, cuma satu kelemahan orang Melayu ni, dia lembut. Lembut. Ini bukan satu kelemahan, dia bagus. Penuh dengan adab. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mana ada bangsa lain tengok lalu depan orang si tunduk negara orang Melayu. Tengok saya tak kira siapa salam cium tangan orang Melayu aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan sekat lalu depan, lalu belakang pun tunduk, nak cerita adab ni. Ada kawan saya tuan-tuan dekat negara Arab. Oh subhanallah, duduk tengok Salih Semat. Seronoknya jadi orang Melayu lemah lembut aja. Pasal apa? Tengok isteri saya panggil dia Yaakob, panggil bini dia panggil dia. Anak dia panggil Yaakob, anak dia panggil Yaakob juga. Subhanallah. Tuan-tuan, kasar biasa. Tapi orang Melayu penuh dengan kelembutan. Walau kelembutan, tapi dalam bab akidah dia sangat jaga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Antara pengaruh yang dibawa oleh orang Arab ialah pengaruh pakaian dan pengaruh kehidupan. Pengaruh pakaian, pengaruh kehidupan, pengaruh tulisan. Pakaian kita, tuan-tuan tengok tok nenek kita dulu pakai macam mana. Atas kepala ikat, pergi mana pun ikat kepala. Betul tak ni? Pergi salih alaihi wasallam pasar, pergi noreh. Sini orang buat apa sini? Orang kampung sini buat apa? Tuan-tuan ni orang Pekan sini ni. Orang macam ni Melaka ke KL ni orang. Besi Petaling Jaya kat Melaka tempat tuan-tuan ni. Hebatlah, subhanallah. Salih alaihi wasallam. Nah, pergi menoreh, ikat kepala ni. Ikat kepala ni namanya imamah. Imamah ni apa? Orang Melayu panggil serban. Kita sekarang ni pergi masjid je pakai serban. Saya pun biasa duk pakai serban. Ni kalau tuan-tuan tengok saya tak pakai serban ni kelang kabut lah tu nampak. Biasa saya ni pakai serban. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ikat kita main masjid baru pakai serban. Pergi kedai tak pakai serban. Pergi menoreh, pergi kerja benda pakai serban. Tapi datuk kita dulu pergi mana pun ikat atas kepala, nama serban. Imamah. Sampai dia bukan jadi satu, dia jadi satu adat, jadi satu kebiasaan. Bukan lagi satu bentuk agama dan sebagainya. Kita sekarang main masjid pun tak pakai serban. Betul tak? Pasal apa tak pakai serban? Takut orang tolak di imam. Apa masalah di imam? Ini lah imam. Allah SWT. Pakai serban. Tuan-tuan, Allah SWT. Ni datuk kita dulu kalau keluar ni ada satu kain kat tabur dia. Betul tak tuan? Ingat tak muslimat ni? Ni ada satu kain kat tabur dia. Kain ni kita panggil rida. Baru belajar pakai orang Melayu pakailah ni. Duk ikut habaib. Tuan-tuan, sebenarnya ni pakaian tok kita dulu dah biasa dah pakai ni. Kita panggil kain cukin. Orang utara cakap. Salih saya. Nak semayang hampa, nak duduk makan hampa, panas tutup kepala, fungsi dia. Orang Melayu dulu-dulu pakai baju dua lapis. Satu pakai baju bawah, satu buh baju kat atas. Kita tengok pahlawan-pahlawan kita pakai baju dua lapis. Sampai pakaian-pakaian ini menjadi pakaian tradisi sultan-sultan. Satu pakai dalam, satu pakai di luar. Itu pakaian Nabi SAW. Nabi SAW pakai kamis dekat dalam, pakai jubah di luar, jubah yang tidak berbutang. Nabi SAW pakai seluar. Siapa kata Nabi SAW tak ada seluar? Nabi ada seluar. Nabi pakai kain di atas, Nabi pakai seluar di bawah.
Nabi kata, berbezalah kamu dengan orang-orang ahli kitab. Kamu pakai kain di atas, pakai seluar di bawah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai seluar dekat bawah, pakai kain dekat atas. Jangan kata pakai seluar kat dalam. Tu seluar dalam memang kena pakai. Memang masjid tu orang pakai seluar dalam ni. Pakai kain pelekat golong sampai tinggi kat sini. Naik motor terselak gitu. Aircon dia kata. Allah SWT. Faham? Pakai kain ni muslimat. Nabi SAW suruh pakai kain di atas, pakai seluar dekat dalam. Bukan setakat muslimat, orang lelaki-lelaki. Nanti abang nak main masjid, abang pakai kain pelekat. Beli dekat dia seluar yang sebelah dalam tu, yang kita duk pakai dalam jubah. Tak ada ni. Bagi jubah tu, pakai kain pelekat tu dekat luar, pakai seluar yang dalam tu. Sebab apa? Sebab takut terbuka aurat. Naik motor nak angkat kaki macam tu. Dia ni saja kan. Jadi subhanallah, kita pakai dengan tujuan untuk menutup aurat. Tambah-tambah orang perempuan. Orang perempuan pakai baju kurung. Tahu baju kurung apa? Baju kurung Sabela. Tu tepi highway tu. Sampai melekatlah kepala saya. Tiap hari duk tengok atas highway. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju kurung tak payah iron, makin malas orang lah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju kurung tak payah iron, pakai seluar dekat dalam. Sebab apa? Sebab kot terbuka aurat. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW banyak. Jadi rupa-rupanya pakaian-pakaian tok nenek kita ni dah ikut sunnah Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ikut sunnah Nabi SAW. Bukan setakat pakaian, tulisan. Orang Melayu tulis Arab pun jangan main-main. Tulis Jawi tu huruf-huruf hijaiyah yang ambil daripada Arab. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tak? Boleh. Dulu siapa reti tulis Jawi, dia reti baca Quran. Orang reti baca Quran, dia mesti reti tulis Jawi. Buang tulisan Jawi, berapa ramai orang tak reti baca Quran. Subhanallah. Dan bukan setakat tulisan, mengambil juga bahasa-bahasa Arab. Mahkamah syariah, kursi. Ini kursi. Kursi. Sallallahu alaihi wasallam. Sabun masa sabun masyarakat. Sabun sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lagi bahasa penting. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kita terikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita ikut panduan Nabi SAW, kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW ni, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Yang pertama, tuan-tuan, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, kita akan mendapat barakah dalam hidup. Barakah. Tahu barakah? Barakah ni ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tahu berkat ni, nak faham berkat ni, tuan-tuan tengok hari ni, dia sangat cepat. Sehari ni dia macam sangat laju. Seminggu ni sat-sat je. Tu Jumaat. Allahumma salli. Tuan-tuan, ni kita masuk bulan 11 dah. Kita berasa baru je kes COVID-19 bulan 12 tahun lepas. Yang kita duduk tengok dekat Wuhan tu, orang tumbang sekali, orang ni tumbang sekali. Ni bulan 11 dah ni. Allahumma salli. Isu COVID dengan kita ni dah hampir setahun dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Cepat. Berasa dah cepat tu? Berasa. Jam tetap 24 jam. Waktu tetap 24 jam. Tapi berasa cepat. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, sebab Nabi SAW sebut akhir zaman, keberkatan hari kamu akan dicabut dan kamu akan merasa hari kamu pendek-pendek. Setahun rasa macam sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam satu hari. Satu hari rasa macam satu cetus api je. Sekejap habis sehari.
Merasa tak? Tuan-tuan merasa? Muslimat merasa tak? Takut tuan-tuan? Saya takut. Malam esok lagi best. Malam esok tajuk Dajjal. Tapi poster tak boleh keluar. Tak boleh sebab kita ikut SOP. Malam esok kita sembang bab Dajjal. Dajjal main mana, macam mana rupa Dajjal, apa fitnah-fitnah Dajjal, Dajjal nanti keluar kat mana, berapa lama dia akan menjelajah dunia. Salat syamat. Kalau kita berjumpa dengan dia, kita nak buat macam mana? Itu cerita esok. Akhir zaman. Kita Allah taklid duk akhir zaman. Zaman yang Nabi, zaman yang para sahabat takut nak duduk zaman ni. Kita Allah pilih duduk zaman ni. Risau kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda dia apa ni? Waktu pendek sangat. Cepat. Sebab apa? Sebab keberkatan hari telah dicabut, kata Nabi SAW. Orang yang beramal dengan sunnah Nabi SAW, tahu dia dapat apa? Dapat berkat. Hidup dia berkat, kehidupan dia berkat, pendapatan dia berkat, rezeki dia berkat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kesihatan dia berkat, keluarga dia berkat, hidup dalam keberkatan. Nak tahu berkat? Lawan tadi yang hilang berkat. Bila dia berkat, dia berasa banyak walaupun sikit. Saya teringatlah duduk kat kampung dulu. Orang kampung saya ni buat bendang, buat sawah padi. Buat sawah padi ni bukan dapat banyak mana pun. Abang orang mana? Yan. Buat bendang tu. Yan ni dia dekat tepi Gunung Jerai. Dekat Gunung Jerai mana? Betul? Tu sampai tak pernah dengar dalam kampung dia tu. Dah cerita tu. Tapi tempat tu tempat ladang, apa sawah bendang. Sawah bendang hijau, tempat cantik tempat dia. Yan nampak abang ni. Salat Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang buat bendang ni setahun 2 kali ya pendapatan dia. Pendapatan dia setahun 2 kali je. Setahun 2 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekali dapat dalam 4,000 6,000 ya. Nak makan berapa lama? 6 bulan. 6,000 dapat, nak makan 6 bulan. 6,000 ni tu tak tolak lagi. Tak tolak mesin padinya, tolak bajanya, tolak traktornya, tolak upah orang menanam. Tolak pi, tinggallah 4,000 3,000 lebih. Nak makan 6 bulan. Tapi cukup ya tuan-tuan. Cukup ya. Orang buat bendang, pergi haji 2 kali hidup dia biasa. Pergi umrah, jangan tanya. Dengar-dengar, Pak Long dua kenuri nak pergi mana ni? Nak pergi umrah. Bukan pergi dah pokok ni. Alhamdulillah, Allah panggil lagi. Salat saya Muhammad. Anak merenyut tak merenyut? Macam ni. Banyak sangat. Ni naik kancil. Allah SWT. Kancil. Anak 7 orang. Duduk celah ni seorang, celah tu seorang, celah brake seorang, celah gear seorang. Kursi belakang ada seorang lagi. Bonet belakang pun ada seorang lagi. Allah, berhenti di jalan tu, tepi jalan, keluar seorang. Kata tak celah mana tu ni. Hidup tenang aja. Naik motor Honda Cup. Lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada. Rotek jangan tanya, tahun 79 last renew. Tongkat pun tak ada. Kalau dia main naik motor tu, tengok tu imam nak rokok ni tuan-tuan. Imam daripada jauh dengar tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi dia punya macam nak cabut je tu. Sampai Bali macam tu yang motor. Janji dia dapat rokok dengan tu imam. Yang tu ya dia kata. Sehari kita cerita lain motor. Tapi hidup tenang tu, relax. Dia lah. Mati orang kata pejam mata rapat. Tak ada hutang. Kita meninggal orang tua tu sehari. Anak-anak dia tuan-tuan, siapa-siapa yang ayah saya ni ada hutang apa-apa, mai jumpa saya. Siapa pun tak jumpa dia. Sebab tak ada hutang. Hidup berkat. Inilah hidup yang kita cari tuan-tuan. Tenang ni bukan cerita banyak harta. Tenang ni bukan cerita kaya. Tenang ni bukan cerita banyak duit. Tenang ni rasa.
Ada orang miskin tenang. Kita tengok miskin, Allah kesian lah kat dia, sampai apa pun tak ada ni, mesti hidup sengsara susah. Tak, tenang lah. Tenang aja. Ada orang kaya tuan-tuan, susah gelisah. Ada orang kaya ni, cuba angkat tangan. Tak ada, saya tahu tu tak ada siapa angkat pun. Nak tahu orang tenang tak tenang, tuan tengok. Tak kepala lena, tu tenang. Berkat hidup. Faham ni? Kita balik rumah sekali tak lena tu. Ada orang tak boleh lena, susah hati. Hari tu saya pergi ceramah satu tempat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Semai tarawih. Tazkirah tarawih. Masjid tu baru siap. Depan tu tak tar lagi. Elok habis tazkirah habis 8 rakaat tazkirah tarawih, lagi nak sambung lagi. Sebelum tazkirah tu imam buat pengumuman. Tuan-tuan tolong tengok-tengok sama kereta kat depan tu, budak-budak tu suka duk main-main batu tu, takut kena cermin. Tuan-tuan boleh bayang tak depa semayang macam tu lepas tu macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Susah hati. Cuba bayangkan pak cik tadi yang naik motor main sandak kat tiang tu. Nama biar apa nak main tak ada salah apa. Hidup tenang, syok tu, relax aja. Ya, saya faham. Tidur malam pun tak boleh tuan-tuan. Allah tak CCTV kamera punya. Saya simak takut orang masuk rumah dia tak. Lagi banyak CCTV lagi orang nak masuk. Kan? Hari itu ada seorang tuan-tuan, kita susah hati yang orang banyak tu masuk rumah kat taman ni, banyak sangat orang masuk. Dia pergi beli tu yang CCTV yang tipu punya tau, dekat pasar karat tau, yang tak bateri AA tu. Dia lekat penuh kat rumah dia. Seminggu rumah dia masuk tu. Ni kata, orang masuk rumah saya dulu, saya tahu tengok kamera banyak sangat ni, mesti banyak duit dalam. Dan aduh, susah hatilah, subhanallah. Letak jaga kat depan, jaga tidur awal pada Tuhan, harap nama aja jaga. Susah hati. Dan tengok orang hidup berkat macam mana. Tak cukup malam, siang lena. Tak cukup siang, dalam kuliah hamba lena agak. Kan lagi sedap lah kuliah, tambah ekor dah sejuk. Kapet tebal dia sedap. Allah, sedap-sedap habis lah kuliah. Tuan-tuan, berkat hidup. Tuan-tuan nak barakah hidup ni, tuan-tuan ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan jangan anggap sunnah ni pakaian saja. Ni orang kata apa? Untunglah orang lelaki boleh pakai serban. Kami orang perempuan tak boleh pakai serban. Banyak nak pakai serban. Kalau nak ikut sunnah Nabi, esok balik buka duit kat serban belakang. Kata siapa maklum kat serban ni? Dia kata ni sunnah Nabi SAW. Ni simpan janggut. Orang lelaki simpan janggut. Simpan janggut ni. Sallallahu alaihi wasallam. Guru saya kata, Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli Ustaz Hanafiah Malik, dia punya forum dengan saya sekali. Dia kata kat saya, Allahumma salli, dia kata dalam forum tu, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kalau boleh nak mati waktu sedang beramal dengan sunnah. Waktu duduk dalam jubah tu kah, waktu duduk dalam serban tu kah, duduk dalam mana ridak dekat baunya, duduk dalam sunnah tu, waktu tu mati dalam keadaan sedang beramal dengan sunnah. Best lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni. Kalau mati dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, mati dalam raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Tuan-tuan jangan main-main. Siapa nak mati? Cuba angkat tangan. Tak ada siapa angkat pun. Ada juga. Kemar hebat orang belakang ni, subhanallah. Tuan-tuan yang lain semua takut juga. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Ni kalau boleh nak mati dalam sunnah. Tapi bukan semua orang dapat mati dalam keadaan sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau duduk dekat ICU, mana nak cari sunnah ICU? Tapi ada orang yang duduk dekat mana pun dia akan mati, dia bawa sunnah tu. Salah satu sunnah yang dia akan bawa ni, janggut. Dan simpan janggut ni bukan sebab smart kan. Smart lah juga sikit, nampaklah hero sikit, kelakian tu kan. Kita simpan janggut ni sebab nak ikut Nabi SAW. Ikut nanti di hadapan Allah, di hadapan Nabi SAW, kita kata, Rasulullah, saya tak tahu jubah kamu macam mana Rasulullah. Saya pakai jubah Rasulullah sebab saya nak tiru kamu Rasulullah. Rasulullah, saya tak tahu serban kamu macam mana Rasulullah. Saya pakai serban ni sebab saya nak tiru kamu Rasulullah.
Saya tak tahu Rasulullah, kamu ni janggut macam mana saya tak tahu. Dengar cerita je. Tapi saya simpan janggut ni sebab saya ni. Walaupun janggut sorat dah, selai janggut dah, simpan. Sebab nak tiru Nabi SAW. Kod nanti Nabi perasan kat kita, insya-Allah nak tiru saya. Ada seorang tu dalam riwayat cerita, janggut dia selai dah, selai janggut dah. Bila Nabi SAW jumpa dia, Nabi SAW tengok Nabi SAW senyum kat dia, senyum. Dia perasan Nabi senyum kat dia. Dia duk berasa Nabi perli dia sebab janggut dia surat, selai. Dia balik tadi buat apa? Dia cabut. Ting, dia cabut. Bunyi. Ting, cabut. Esok Nabi SAW jumpa dia, Nabi tak senyum kat dia dah. Dia kata, "Solah semalam senyum, hari ni tak senyum." Tu siapa? Tu nampak bidadari duk bergayut kat situ. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan Allah SWT. Jadi beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pakaian, bukan sekadar perbuatan, bukan sekadar pakaian, tapi di sana ada juga perbuatan. Senyum, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa orang senyum, senyum. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jumpa muncung ya. Boleh sangkut baju muncung ni. Tahu balik jumpa bini muncung. Mesti ada benda tak kena. Ada apa ni? Apa tak kena? Tak ada apa. Tu ada apa tu? Tuan-tuan saya senyum. Jumpa senyum. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sedekahlah. Sedekah. Walaupun hanya dengan berjumpa saudara kamu dengan wajah yang sejahtera. Sunnah Nabi SAW. Lagi sunnah Nabi SAW apa ni? Bercakap dengan perkara-perkara kebaikan. Cakap baik-baik. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam-diam. Sunnah Nabi SAW. Lagi sunnah Nabi SAW apa lagi tuan-tuan? Memuliakan jiran. Sunnah Nabi SAW. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah, memuliakan jiran-jiran. Lagi sunnah Nabi SAW apa? Memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, tetamu mai kita muliakan. Apa lagi sunnah Nabi SAW? Banyak lagi lah tuan-tuan sunnah Nabi SAW. Antaranya lagi solat sunat. Orang lelaki boleh buat, orang perempuan boleh buat. Sayang kat Nabi SAW, main maulid Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Selawat dekat Nabi. Tuan-tuan perasan tak? Selawat ni bagi tenang kan? Tenang kan? Allahumma salli ala Muhammad. Susah hati gelisah, selawat tenang. Selawat kan Nabi SAW, sambut maulid Nabi SAW. Tapi semayang sunat malas. Lagi main lepas main isyak lagi. Tuan-tuan betul tuan-tuan cinta kat Nabi SAW? Muslimat betul cinta kat Nabi SAW? Tuan-tuan betul cinta kat Nabi SAW? Sekali lepas semayang isyak, tuan-tuan bangun semayang sunat. Sebab kalau orang mencintai seseorang, dia biasa akan ikut perangai orang tu. Betul tak ni? Saya duk, kalau saya cakap ni, saya suka duk selawat. Selawat ni, saya terikut perangai guru saya yang saya duk mengaji dengan dia. Sayang kat seorang tu, kita akan terikut perangai dia. Tuan-tuan betul sayang kat Nabi SAW, dan memang tuan-tuan kena patut sayang kat Nabi SAW. Sebab Nabi kata apa? Allahumma salli ala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku, kata Nabi SAW, lebih daripada kasih pada mak bapak dia, anak pinak dan manusia seluruhnya. Tuan-tuan betul sayang kat Nabi SAW? Satgi lepas main isyak, tolong sembahyang sunat 2 rakaat.
Tuan-tuan, betul saya Nabi SAW, saya lagi lepas mayang sunat ba'diyah tu, tuan-tuan semayang witir pula. Nabi SAW tak pernah tinggal sunat witir. Tuan-tuan, betul saya Nabi SAW, tuan-tuan semayang sunat duha. Kata Allahumma salli ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kekasihku Nabi SAW berpesan kepadaku dengan 3 perkara dan aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Yang pertama, as-siyam, puasa thalathati ayyam min kulli syahr, 3 hari dalam sebulan. Pilihlah nak puasa hari-hari apa? Hari putih ke, 13, 14, 15, Isnin, Khamis, Isnin ke, Isnin ke, Isnin, Khamis ke, Isnin, Khamis, Isnin. Terpulanglah. Tapi dalam sebulan tu bagi dapat 3 hari. Yang kedua, sayangkan Nabi SAW. Abu Hurairah kata apa? Nabi pesan kata, yang kedua, rakaatan duha, semayang duha 2 rakaat. Yang ketiga, an utiru qabla an arqud, semayang witirlah sebelum kamu tidur. Salat Syekh Muhammad. Abu Hurairah tak pernah tinggal. Tuan-tuan, itu pun sunah-sunah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa sunah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca Quran. Baca Quran, banyak baca Quran. Salat Syekh Muhammad. Pagi-pagi boleh tak saya nak minta tuan-tuan? Pagi-pagi tolong baca Quran. Tuan-tuan boleh tak janji dengan saya? Tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan tolong baca Quran walaupun 2 ayat. Minta banyak-banyak, saya ikut tak larat. Saya ikut saya aku tak larat nak baca banyak-banyak. Kalau boleh nak baca 1 juzuk sehari. Tak boleh kita benar larat nak baca 1 juzuk sehari. Baca separuh, baca 1 muka sehari boleh tak? InsyaAllah kot. Jawab insyaAllah pun insyaAllah. Seberat nampak gaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang ni muslimat saya tak heran, memang terror babak ni. Ni yang geng-geng duduk depan saya sombong dengan saya kali ya. Bab puasa muslimat memang A-nya. Betul tak? Betul tak makcik? InsyaAllah. Jawab insyaAllah tu pun kemas dah. Depa ni insyaAllah. Bini dia ajak apa? Abang esok kita puasa abang? InsyaAllah. Lepas tu malam tu duk fikir esok kena apa, esok nak buat apa, esok kena apa. Bini dia kejut pagi bangun abang sahur. Itulah memang nak puasa dah, tapi janji dengan kawan nak pandailah dia cari alasan. Kalau dia puasa pun sampai tengah hari tu tak ada, dia buat teruk muka dia duk. Macam tak makan sebulan tu. Lah hati ni siapa nak tanya. Awak nampak teruk sangat muka ni. Puasa panjang tadi. Kau kata baru nak ajak makan. Kawan ni orang panggil jahat. Puasa, baru nak ajak makan. Tak apa, ajuh makan. Bukan puasa tadi. Tak menerima jemputan tu lebih afdal ya daripada puasa sunat. Dia keluar hukum. Ni geng lelaki-lelaki. Perempuan tahan. Memang terror bapak puasa dengan perempuan. Orang lelaki ni malas. Balok liat. Orang yang tahu balok liat. Malas. Saya tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Puasa 3 hari. Yang kedua, semayang duha 2 rakaat. Yang ketiga, semayang witir sebelum kamu tidur. Kemudian baca Quran. Sehari bagi dapat 1 muka. Tak boleh 1 muka tak larat, tak apa, separuh muka tak apa. Separuh muka pun okey. Separuh muka pun tak larat 2 ayat. Imam Nawawi kata maintain 2 ayat je. Sehari 2 ayat, sehari 2 ayat, sehari 2 ayat je. Kalau boleh maintain, biar sikit tak apa. Janji 2 ayat, tiap-tiap hari istiqamah buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Kemas juga dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad. Sadaqallahul azim. Tu. Subhanallah. Tadi dengan siap ambil wuduknya apa semua siap duduk atas jadah menghadap kiblat 2 ayat macam tak betul sangatlah. Dia Quran ni tuan-tuan. Sementara nak buka ya. Kita lah ni tuan-tuan, Allah bukan cerita nak buka Quran nak duduk apa semua tak. Ni kat handphone ni pun ada Quran lah. Betul ni? Saya cuma banyak mesej sekarang ni. Betul banyak mesej. Pakai duk tanya apa kemalangan tak larat nak jawab macam ni. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, dekat handphone ada baca Quran. Tolong baca Quran. Baca Quran sunah Nabi SAW. Lagi apa sunah Nabi SAW apa lagi? Sedekah. Sedekah. Nabi ni tuan-tuan tahu tak? Nabi ni super kaya. Super kaya.
Tu dah ingat Nabi kita miskin? Kita kan miskin. Minta tak waktu Nabi SAW kahwin dengan Khadijah? Nabi businessman. Daripada kecil Nabi SAW bisnes. Bapa saudara dia Abu Talib bawa dia mengajar, dia train, dia meniaga. Waktu dia duduk usia dia 20-an, dia partner dengan Khadijah. Partner dengan Khadijah, share. Khadijah ada barang, salih ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW dia tukang jual, buat marketing, pergi jual. Salih Muhammad, seorang bawa keluar modal, seorang bawa keluar kepakaran, venture dua-dua orang. Salih Muhammad, Nabi SAW bawa pergi meniaga, balik berganda-ganda keuntungan dia. Sampai Khadijah kata apa? Ni calon sesuai untuk jadi suami dia. Akhirnya berkahwin. Waktu berkahwin, tuan-tuan tahu tak berapa mas kahwin yang Nabi SAW bagi kepada Khadijah? 20 ekor unta Bakarah. Bakarah ni tuan-tuan, unta paling mahal sekali. Dalam range unta ni, dia unta mahal. Unta range biasa ni 7,000, 8,000. Tu pun kira murah tu. Unta Bakarah ni boleh pergi 10 sampai 12,000 lebih kurang. Ambil 10,000 senanglah. Kalau nilai seekor unta 10,000, mas kahwin dia kepada Khadijah tuan-tuan, kali dengan 20 dia berapa? 200,000. Siapa kata Nabi miskin? Waktu Nabi SAW pergi perang peruntukan harta ghanimah untuk Nabi SAW 1/5. 1/5 tuan. Kalaulah 5 juta hari itu dapat, 1 juta untuk Nabi SAW. Tuan-tuan tahu harta ghanimah perang bukan sikit-sikit. Waktu perang Badar, perang yang musuh Islam paling sikit 1,000 orang. Lepas tu ada 3,000 orang, lepas tu ada 10,000 orang. Perang Badar 3,000 orang. Perang apa? Perang Uhud 3,000 orang. Perang Ahzab 10,000 orang. Makin besar kan jumlah ni kan. Perang paling sikit 1,000 orang. Dalam tu harta rampasan perang ada 20,000, 2,000 atau 20,000 keping wang emas. Nilai dia sekarang ni 3 juta untuk Nabi SAW. Entah Allahumma salli ala Muhammad. Bukan sikit-sikit. Tapi tuan-tuan, Nabi yang memilih untuk duduk cara orang miskin. Walhal Nabi SAW sangat kaya. Harta dia pergi mana? Sedekah. Antara sahabat yang terkaya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat kaya. Zubair bin Awam, sahabat kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Abdurrahman bin Auf ni, dia punya kaya dia sampai ke tahap dia sedekah habis harta dia, ada lagi harta dia, tak tahu nak sedekah kat mana dah. Saya cakap Nabi SAW tak pernah lekat duit dengan dia sebab dia sedekah. Satu hari duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW lepas semayang, kelang kabut bangkit. Selalu Nabi SAW duduk saat zikir dengan para sahabat, tapi dia bangun cepat-cepat bangun. Sahabat kata, pasal apa Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah masuk balik. Pasal apa Rasulullah tadi kelang kabut sangat? Ni dekat simpanan aku ada satu daripada hadiah orang ramai yang masih belum aku sedekahkan. Pi cepat-cepat nak sedekah, takut lagi terlambat nak sedekah. Sunnah Nabi SAW sedekah kan. Nah, jadi nak cerita, ada sunnah Nabi SAW yang orang lelaki boleh buat, ada sunnah Nabi SAW yang orang lelaki boleh buat, ada orang perempuan boleh buat. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan nak dapat barakah dalam hidup dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang akan kita dapat bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang pertama dapat barakah, yang kedua dapat redha Allah. Kita bila kita hidup kat dunia ni, kita nak harap apa lagi melainkan redha Allah, dan kita duduk di tempat dia, kita duduk di tanah dia, kita duduk pada bumi dia, kita makan daripada rezeki dia, kita hidup dalam bimbingan dia, dia bagi kita nafas, dia bagi kita bercakap, dia bagi kita tangan, dia bagi kita kaki, dia bagi kita segala nikmat. Yang paling penting sekali, dia redha kehidupan kita ni. Boleh bayang tak tuan-tuan duduk di satu rumah,
Dia mai tolong kita, kita duduk tak ada apa-apa, dia ambil kita pergi duduk di rumah dia, dia tolong kita, dia jaga kita, dia bagi kita makan, dia buat kita, dia bagi semua-semua kat kita, akhirnya dia tak suka kat kita. Kita buat perangai yang menyebabkan dia benci kat kita. Patut tak kita buat macam tu? Taklah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ni? Kita duduk pada bumi milik Allah. Kita makan rezeki Allah. Apa yang kita ada ni semua milik dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Teringat lagu nada murni dulu. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya. Wih, sedap pula ni. Ni dia punya mikrofon ni sedap. Itu yang nak lajak. Allahumma salli ala. Nah, tak ada apa pun sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa? Tuan rasa hebat. Tuan-tuan ada harta. Kalau Allah tak bagi harta, tuan-tuan tak ada apa. Untuk nampak, tuan-tuan boleh tengok tu Allah bagi penglihatan tu dekat tuan-tuan. Lepas tu jangan komplain. Jangan komplain. Ada seorang dia suka komplain. Dia suka, dia panggil apa? Kalau orang Tara cakap meratus. Dia panggil apa? Komplain lah, komplain. Tak kena, ini tak kena, ini tak cukup, ini tak cukup. Dia panggil apa dia? Bebel. Lebih kurang betul lah. Bukan bebel tak kena. Tak syukur lah. Syukur komplain. Tak cukup, tak kena, tak cukup, tak kena, tak cukup, tak kena. Satu hari dia pergi jumpa tok guru dia. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, Allah sangkut dengan hutang ni banyak lah. Ya Allah, Ustaz tolong Ustaz. Macam mana? Ustaz, ada tak apa doa ke apa ke orang ke yang boleh bagi dekat saya satu jumlah ni yang saya boleh selesai semua hutang ni? Lega, dia kata. Tuan-tuan benar tak fikir macam tu? Tuan-tuan tahu tak ni zaman PKP ni subhanallah, orang duduk dalam susah sangat banyak. Sangat banyak tuan-tuan. Daripada start PKP tu lebih 200 orang bunuh diri, tuan-tuan tahu tak? Sebab tekanan hidup. Susah. Pernah tak tuan-tuan hidup dan kalau aku dapat satu jumlah ni, aku boleh selesai semua masalah aku. Dia pernah tak fikir macam tu? Kira boleh hutang, ada berapa hutang bank, hutang kereta, ada hutang motor, atau apa. Oh, dapat 50,000, selesai semua masalah. Tuan-tuan boleh fikir macam tu? Dia pergi jumpa tu guru dia kata tu, Ustaz, kalau saya boleh dapat 10,000, dia kata tok guru dia, agak-agak berapa jumlah kalau kamu dapat ni selesai semua masalah kamu yang kamu kata tu. Agak-agak lah berapa jumlah yang kalau kamu dapat selesai semua masalah kamu ni. Lalu dia kata apa? Dalam 10,000 cukup lah. Okey, 10,000. 10,000 lah. Okey, 10,000. Okey, mau tak Allah bagi dekat kamu 10,000 yang kamu rasa boleh selesai semua masalah tu, tapi Allah tarik mata kamu tak nampak. Mata kamu tak nampak. Allah bagi kan kamu katakan 10,000 tu boleh selesai semua masalah kan? Okey, tak apa. Bagi 10,000 tu cabut mata tak nampak. Mau tak? Mau tak tuan-tuan? Tuan-tuan muslimat rasa mau? Tuan-tuan boleh lagi tak ni pukul 9 dah ni? 3 orang jawab boleh pun. Mana kena berhenti mak kaya ni. Dalam 10 minit kita berhenti dah. Boleh tak dah? 10 minit kita berhenti. Sebab kita mula pun tadi pukul 8 kat 8.10 dah. Mejoh ni. Nak pantul lagi sekali tak ni? Tak payah. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata 10,000 dapat selesai masalah. Okey, tak apa. Cabut mata tu bagi 10,000. Mau tak? Tak mau. Okey, tak apa. Kalau macam tu, tak apa. 10,000 bagi 10,000 tu, tapi cabut lidah, tak boleh cakap. Kamu dapat 10,000 tu, yang kamu kata selesai semua masalah dengan 10,000 tu, nak Allah cabut lidah kamu tak dapat, tak hilang 10,000, hilang lidah bagi 10,000. Tak mau.
Okey, tak apalah, tak boleh berjalan, cabut kaki, tak boleh berjalan. Sallallahu alaihi Muhammad bagi 10,000 tu kaki tak jalan, mau tak? Tak mau. Kamu tahu tak Allah bagi kamu lebih daripada 10,000. Mata kamu nilai lebih daripada 10,000, lidah kamu nilai lebih daripada 10,000, kaki kamu nilai daripada 10,000. Duduk mungut apa lagi? Bila kita macam tu, tak habis-habis dengan mungut. Tak redha. Tak redha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang dapat ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Tahu nak dapat jiwa yang tenang sana? Nak dapat jiwa yang tenang? Hai jiwa yang tenang, hidup gelisah tak? Gelisahlah, 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 ya Allah, ya Allah, gelisahlah. Pasal apa ya Allah, ya Allah? Hati tak tenang ya Allah, tak tenanglah, gelisah. Tahu pasal apa tak tenang? Hujung ayat tu apa ni? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Salat sama. Nak tenang, dapat Allah redha dekat dia, dia redha kat Allah. Tuan-tuan nak Allah redha kat tuan-tuan, tuan-tuan redha dulu dengan Allah. Redha macam mana dengan Allah ni? Apa saja ketentuan Allah, tuan-tuan redha. Bawa kereta, kereta dulu ke depan, gam kena, redha kat Allah. Redha. Allah sallallahu alaihi wasallam. Redha tak? Redha lah. Siapa yang urus tu? Siapa yang jadi tu? Allah lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sarjan tu duduk interview saya, duduk ambil statement kan. Saya kata kat sarjan tu, ada hikmah tu kan sarjan. Betul lah, saya nak cakap macam tu lah kat ustaz ni. Ada hikmah tu ustaz. Dia nak tarbiyah saya pula. Ada hikmah tu. Ni adalah Allah nak selamat kita. Betul lah, dia tenang hati. Tenang saja, redha. Allah susun hidup kita kadang-kadang benda macam pasal apalah susun macam ni, pasal apalah buat macam ni, pasal apa bagi macam ni, pasal apa? Awak kamu tak redakah ketentuan Allah? Kamu tak redakah Allah? Dalam satu riwayat sebut, kamu tak reda dengan takdir Allah, kamu pi duduk dunia lain yang bukan milik Allah. Kamu tak reda dengan Allah, kamu pi cari Tuhan lain yang bukan Allah. Bukan Allah suruh, tapi sampai macam tu Allah marah kepada orang yang tak reda dengan ketentuan dan takdir dia. Faham tak ni Rasulullah Muhammad? Tuan-tuan, nak Allah reda, Allah reda kat kita, kita dulu reda dengan ketentuan Allah. Dan di antara cara untuk kita mendapat reda Allah, beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW. Nanti duduk di padang mahsyar, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk di padang mahsyar, waktu kita semua nak masuk syurga dah. Semua ni, semua dah siap-siap nak masuk syurga dah ni. Semua dah ready nak masuk syurga ni. Kita berimpun, ramai-ramai berjalan nak masuk syurga. Nabi SAW depan sekali, Nabi ketuk pintu syurga. Nabi buka, Nabi pegang gelang pintu syurga tu, Nabi ketuk pintu syurga. Waktu malaikat yang duduk kat dalam tu tanya, siapa di luar tu? Dia kata, aku Muhammad. Ya, kami tidak dibenarkan untuk buka pintu ni kepada orang lain selain daripada apa? Daripada kamu. Lalu dibuka, Nabi SAW masuk, dan kita mula-mula masuk syurga. Tengok ya Allah, cantiknya syurga, Masya Allah, seronoklah, salih Sayyidina Muhammad. Lalu kita pun berimpun satu tempat. Berimpun satu tempat. Hari itu, hari nak tengok wajah Allah. Salih Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, keluar satu suara di langit. Kita duduk berimpun tempat ni, dapat nikmat macam-macam, seronok, dapat pakaian, dapat makanan. Suara, wahai hamba-Ku sekalian, kamu nak apa lagi hari ni? Kamu nak apa lagi hari ni? Oh, tak mau apa dah seronok sangat dan nikmat sangat tempat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dapat, kita masuk syurga tuan, tak seronok dah. Ni yang duk sedih-sedih ni, yang tak syok ni, yang tak gembira. Tuan-tuan, syurga bukan murah, syurga mahal. Nak masuk syurga kena banyak sabar. Allah duk bagi dorong kat kita ni banyak jalan-jalan. Ya Allah, aku nak jadi ahli syurga-Mu, ya Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga-Mu, ya Allah, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga-Mu. Ya, tak apa, kamu nak ahli syurga-Ku, mai duduk kat sini. Ni jalan kamu nak masuk syurga. Allah bagi kita jalan masuk syurga, tak puas hatilah, tak seronoklah, penatlah, letihlah, give up lah. Tadi minta, tuan-tuan, syurga bukan murah, syurga mahal.
Salat Nabi Muhammad. Masuk RM1 dalam tabung, nak duduk syurga Firdaus. RM1. Tepuk bukan mainnya kuat. Terkejut orang sebelah. Gulung congkok daun, nak duduk syurga Firdaus. Allah SWT. Syurga mahal, tapi sabar, redha. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sabar dengan apa yang Allah peruntuk kat kita ni. Nanti duduk dalam syurga, dah tak ada dah sedih, tak ada dah tak seronok-seronoknya. Seronoknya. Allah kata, kamu nak apa lagi hamba ku, nak apa lagi? Tak mau apa dah ya Allah, tak mau apa dah. Kami nak redha-Mu. Tu aja nak redha-Mu ya Allah, nak redha-Mu. Dah kamu dah dapat redha-Ku. Hari ni aku nak bagi dekat kamu lebih daripada tu. Terbuka langit tuan-tuan, subhanallah. Waktu tu, itulah kali pertama kita melihat wajah Allah. Dan bila kita melihat wajah Allah, tak ada nikmat yang lebih indah yang kita dapat melainkan nikmat melihat wajah Allah SWT. Duduk dalam syurga pun nak redha Allah. Tuan-tuan nak redha Allah dunia, tuan-tuan nak redha Allah di akhirat, tuan-tuan beramal dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih alaihi 2 minit. Kemudian Allah SWT, kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat apa lagi? Kata Ibnu Qudamah, Allah akan tinggikan darjat. Darjat ni apa? Kedudukan. Salih alaihi Muhammad. Darjat ni kedudukan. Kedudukan ni macam mana? Tuan-tuan, kalau kita duduk sama-sama kita ni, orang yang mulia sikit, oh dapat VIP treatment. Pasal apa ni? Darjat tinggi. Kita duduk atas highway jam, oh jam. Sesak kereta. Tiba-tiba tepi. Suruh kita pergi. Siapa? Menteri lalu. Oh semalam menteri lalu. Tuan-tuan, kita duduk sesak dia lalu macam tu saja. Pasal apa? Darjat tinggi. Sampai dekat tol, kita kena bayar tol. Dia tak payah bayar tol. Dia lalu macam tu saja. Oh, siapa? Hebat. Sagi pergi makan, kita kena beratok queue nak ambil makanan. Dia tak payah, orang hidang kat dia, orang serve pula kat dia. Pasal apa? Darjat tinggi. Ni baru orang yang diangkat darjat sesama manusia. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang yang diangkat darjat oleh pencipta manusia, Allah. Lagi mulia tuan-tuan, lagi hebat. Kemuncak darjat nanti dia duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga. Tuan-tuan nak darjat yang tinggi, tuan-tuan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Yang berikutnya, beramal dengan sunnah Nabi SAW memberi ketenangan pada tubuh kita ni. Tenteram hati, tubuh tenang, sehat. Sumu tasihu, kamu puasalah saya kamu sihat. Satu riwayat sebut. Baring sebelah kanan, ada sihat dia. Salih alaihi Muhammad. Faham tak? Tuan-tuan sekalian? Dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, beramal dengan sunnah Nabi, buat syaitan marah. Syaitan tak suka. Lagi tuan-tuan beramal sunnah Nabi, lagi syaitan tak suka. Ada seorang lelaki, dia nak pergi masjid. Dia jalan pergi masjid. Jalan kat masjid, ada lopak ayak. Jatuh lopak ayak tu. Kalau tuan-tuan nak main masjid jalan, tiba-tiba kena jatuh dalam lopak ayak, baju basah, tuan-tuan buat apa? Balik rumah. Tuan-tuan nak pergi masjid pula tu. Jangan harap betul sesembang. Pakai tak pi dah lah. Guna alasan tu alasan paling kukuh dah lah. Jatuh tuan-tuan, basah baju dah. Dia boleh balik rumah dia, tukar baju, jalan pergi masjid lagi. Jatuh lagi dalam lubang tu, basah baju, balik, tukar lagi, pi lagi. Jalan lagi, tuan-tuan, jatuh lagi. Ustaz Syamad, tuan-tuan, mai kali ketiga tuan-tuan nak jatuh, gaya nak jatuh saja, ada orang tua pergi tahan dia. Jangan jatuh. Dia pun tak jatuh, angkat. Lepas tu kata, terima kasih sebab tolong saya. Tuan ni siapa? Aku setan. Pasal apa? Tolong saya, wahai setan. Dia kata, tadi hang tahu tak, waktu hang jalan nak pergi masjid, hang jatuh apa semua tu, jatuhlah tu, hang balik tukar baju, Allah ampun seluruh dosa hang. Lepas tu hang balik tukar baju, hang main lagi sekali, hang jatuh lagi sekali, salih alaihi Muhammad, Allah ampun dosa seluruh ahli keluarga hang. Hang balik tukar baju, main lagi sekali, jatuh lagi sekali, Allah ampun, habis satu kampung hang. Jadi kali-kali hang nak jatuh, apa Allah nak ampun lagi, aku tak tahu, aku tahan, jangan bagi ampun. Tu cerita dia. Tuan-tuan Rasulullah SAW, syaitan tak suka bila kita beramal dengan sunnah bagi Nabi SAW. Dan yang berikutnya, bila kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, sebenarnya kita berada pada jalan yang lurus. Sebab kita takkan melakukan kemaksiatan bila kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan pakai tayap, tuan-tuan nak pergi tengok wayang tak? Agak-agak lah.
Gak lah. Ni bukan sekat, bukan pakai serban, pakai serban. Tok, jom kita pergi tengok wayang tu. Okey, sana tu lah ikat serban je. Tak ada lah tuan-tuan, tak pergi lah. Kalau dia pergi pun dia buka ke serban dia tu. Betul Masih Mat kan? Abang, jom karaoke bang. Jangan nak cari kopiah, mana kopiah tu? Tak pergi lah, pakai kopiah tak pergi karaoke dah. Kawan pun tak ajak dah. Kita jom ajak kawan kita pergi karaoke tu. Dia tu kaki karaoke. Dulu karaoke lah, sekarang ketayak atas kepala lah, tak nak karaoke. Kita takkan buat benda-benda yang bercanggah daripada kebaikan apabila kita hidup dalam sunnah Nabi SAW, dan pasti akan buat kebaikan. Wallahu alam. Terima kasih banyak tuan-tuan atas perhatian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dahlah lambat, berhenti pun lambat. Saya angkat tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ucap terima kasih lagi sekali pada pihak masjid, pihak surau Ar-Raudah kan. Pihak Ar-Raudah yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan barakah, Allah melimpahkan kebaikan kepada kita insya-Allah. Dan kalau sikit izin saya untuk nak buat pengumuman sikit ya tuan-tuan, boleh nah? Pengumuman sikit. Insya-Allah dekat luar sana saya ada buat jualan susu kambing untuk madrasah saya. Madrasah saya tak ambil iuran. Saya tak ambil iuran, free mengaji. Warga Mas ada pelajar tahfiz, ada pelajar pratahfiz. Saya tak ambil iuran. Jadi saya duk survive tu dengan jualan produk susu kambing saya ni. Susu kambing saya ni saya campur dengan beras perang, campur dengan ginkgo biloba, campur dengan kurma. Dia untuk amalan kita setiap hari. Tuan-tuan bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Saya harap tuan-tuan pekat-pekat belilah seorang satu, niat untuk bantu madrasah saya insya-Allah. Itu yang jual itu ialah ejen kita dekat tempat ni. Kalau tuan-tuan nanti habis apa semua, tuan-tuan boleh beli, order balik daripada dia insya-Allah, dan dia akan hantar ke lagu mana. Ikutlah. Yang keduanya insya-Allah, tuan-tuan doakan saya nak buka madrasah dekat Tanjung Minyak. Saya ni dah jadi orang Melaka dah. Dah ada sign agreement siap lah. Shake hand lah. Shake hand lah. Jadi bila orang kata bila duduk dekat mana, buatlah jasa kat tempat tu. Macam tu lah lebih kurang. Jadi insya-Allah saya dalam perancangan untuk buka satu ma'had madrasah saya, macam mana saya buka di apa dia? Soalan ganas tu. Jadi saya akan buka satu madrasah saya di Tanjung Minyak ni, dan saya nak buat konsep macam mana saya buat konsep di madrasah saya di sana. Ada pengajian tahfiz dan ada pengajian umumi, pengajian untuk masyarakat. Konsep sana saya akan buat mai kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Dan untuk di sini special sikit. Kalau di sana 8 ekar tanah saya tu saya buat pondok-pondok wakaf, rumah-rumah wakaf. Tapi di sini di Tanjung Minyak ni saya buat lot-lot tanah untuk dijual seandainya dia nak duduk dalam madrasah saya. Saya dah beli tanah lebih kurang 7 ekar. Ada lebih kurang 50 lot rumah yang telah kami plot-plotkan. Jadi tuan-tuan beli tanah tu, tuan-tuan buat rumah dalam madrasah saya. Rumah tu tuan-tuan, dan individual title. Tanah tu tanah tuan sendiri, bukan lot lidi, bukan lot yang kita kongsi 1 gram besar. Masing-masing ada lot tanah, lot banglo dia sendiri. Ustaz Syamad, dan duduk dalam kawasan madrasah saya, nama Faizinville. Madrasah saya nama Ma'had Darul Faizin. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut, tuan-tuan berjumpa dengan Pak Ngah saya tu. Yang tu, angkat tangan sikit Pak Ngah tu. Waktu yang kopiah hijau tu, itu. InsyaAllah tuan-tuan, Assalamualaikum Muhammad, dia dapatkan maklumat daripada insyaAllah, ataupun bagi nombor telefon, dia akan uruskan nanti insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya kepada kita semua insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.